لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muka surat 7. Muka surat 7. Dia pada baris pada bawah tu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Dia mula ayat Mu'amma Burhan yang saya tulis kat whiteboard tu. Kita mula dalil tanda wujudnya idam dan sebagainya sifat Allah yang wajib yang kita dah mengaji tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keadilannya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada minggu ini dalam siri kuliah bulanan mingguan kita yang mana kita membaca kitab Matlabul Faraid, Majmu'ul Faraid. Jadi kita masih lagi membicarakan topik ataupun tajuk sifat 20 yang saya lihat memang agak berat dari sudut pemahaman kita kerana ia melibatkan ilmu akidah, ilmu tauhid. Sebab selepas ni dia akan mula masuk bab fiqh, jadi dia agak senang. Cuma yang payah ni bab ilmu kalam, ilmu akidah, kerana ia memerlukan pemahaman yang betul-betul itu dan juga penguasaan. Kita nak melihat tentang kuasa Allah dan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Jadi pada minggu ini tuan-tuan, kita nak lihat dalil sifat-sifat 20 yang kita dah belajar sebelum ni, yang mana pembahagian itu kepada 4 sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Baik, cuba lihat teks yang kita mula dengan wa'amma kita dekat website tu. وأما برهان وجود القدم له تعالى فلأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل. Saya ulang baca. وأما برهان وجود القدم له تعالى فلأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل. Dan adapun dalil wajib qidam, maknanya sifat Allah yang bersedia itu, apa dalil dia? Dan adapun dalil wajib qidam bagi Allah Ta'ala, maka kerana bahawasanya jikalau tiada ia qadim, nescaya ia baharu. Itu ayat yang kita letak koma dekat baharu tu. Maknanya kalau Allah Ta'ala bukan bersedia, maka dia ditulis sebagai baharu. Baharu maknanya benda yang dijadikan, ada orang yang menjadikan dia. So dia bukan bermaksud sedia ada, maka dia dikira sebagai benda baru. Maka berkehendak kepada yang membaharukan dia. Makna kata kalau Allah tu baru, mesti ada orang yang menjadikan dia. Itu tak okey, mustahil, ya? Dan lazim dua atau tasalsul ni maksudnya bila dah ada benda baru, dikira baru ni, maka melazimnya benda baru ni dia ada peranan dia, dua, dan dia ada salasilah, tasalsul. Salasilah maknanya ada keturunan, ada hubung kait, ada zuriat dan sebagainya. Kalau lah benda tu baru, maka di sini dikira sebagai mustahil. Allah bersedia ada, tak mungkin. So kalau dia dikira benda baru, maka tentu ada yang menjadikan dia. So kalau jadikan dia ni sudah dikira sebagai bukan qadim. Maknanya di sini Allah sudah bersifat sedia ada, wujud sedia ada, wujud
wujud qidam dah sedia ada. Baik. Boleh faham itu ya? Ustaz. Ya. Lazim daurun tu dia. Macam mana? Yang tadi tu. Melazimi ada peranan. Daurun dua peranan, tasalsul ni salah silap, ada keturunan, benda baru macam kita lah. Dia ada tugas dia dan sebagainya. Jadi seolah nampak macam qidam tu ada peranan dia menjalankan tugas macam mana manusia. Jadi tak kena lah. Sebab persediaan Allah sedia ada ni tanpa ada benda yang menciptakan dia. Memang dah sedia ada. Begitu. Kita fikir atau mendalam sangat payah juga kan. Sekadar yang kita faham dalam akal kita. Wa amma burhanu wujubil baqa'i, ya, wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana an yulhiqahu al-adama adamu ukhri an yulhiqahu al-adamu la nattafi anhu al-qidam likauni wujudihi. Itu baca Arab dia. Likauni wujudihi hina idzin yasiru jaidan illa wajiban wal jaidu la yakunu wujudihi illa hadisan wa qad sabaqa qariban wujubi qidamihi. Tak apa, tengok yang Melayu mana cerita yang Arab kita tak faham. Dan adapun dalil wajib baqa bagi Allah Ta'ala itu, baqa maknanya kekal. Apa dalil kekal Tuhan? Apa dalil dia? Kata dia, dan adapun dalil wajib baqa bagi Allah Ta'ala itu, maka kerana bahawasanya jikalau dapat bahawa menghubungkan dia oleh adam, nescaya nafilah daripadanya qidam. Faham macam mana tu? Saya tulis tak jawi, kita sama-sama tengok. Kita tengok pasal panjang, titik pun tak ada. Bahawasanya jikalau dapat menghubungkan, dapat tu dah bahawa lagi tu, menghubungkan dia oleh Adam niscaya nafilah niscaya nafilah daripada kita. Sampai sini untuk pemahaman awal. Sebab ayat selepas itu kerana diuraikan lagi tu. Tengok yang
bagi Allah Ta'ala itu, maka kerana bahawasanya jikalau dapat bahawa lagi menghubungkan dia oleh Adam, nescaya nafilah daripada hilang. Dia lagu ni, seandainya sifat Adam maknanya tiada, wujud namanya tiada. Jadi kalaulah sifat ketiadaan Allah itu dihubungkan dengan sifat bapa tadi, maka seolah-olah ia telah menafikan sifat hidam. Dia ada hubung kait wujud, hidam, bapa. Maknanya kalaulah sifat bapa itu tiada, cerita dia, kalau sifat bapa itu tiada, maka sifat hidam pun nafilah macam tiada lah. Ini huraian, nak cerita pendek je, tapi ayat dia panjang. Senang faham, bapa kekal Allah itu seandainya kalaulah ada sifat lain, sifat negatif, sifat yang berlawanan yang berhubung dengan sifat bapa ni, maka sifat lain pun akan turut tiada. Sebab tidak bukan turut dinafikan. Ni yang panjang tadi, yang ni dia nak nampaknya tu je. Mudah faham, ya. Maknanya dia ada hubung kait antara wujud, tidak, bapa. Ada hubung kait sifat Allah Ta'ala ni. Baik. Kemudian dia sambung lagi, tuan-tuan. Cuba lihat dia sambung lagi. Kerana keadaan wujudnya ketika itu jadi harus, maknanya tiada wajib, dan yang harus itu tiada ada wujudnya melainkan baharu. Betapa dansanya telah terdahulu, hampir lagi wajib hidamnya itu. Ayat dia gini, dia nak cerita bahawasanya kalau seandainya sifat bapa itu kadang ada, kadang tak ada, ia seolah-olah harus bagi Allah, kekal tak kekal. Tapi penafian ini kewajipan kita menjadi bahawa sifat wajib bagi Allah dah sebut awal-awal bahawa Allah itu kekal selama-lamanya, tiada permulaan, tiada pengakhiran. Lam yalid wa lam yulad. Semua ni dalam Quran Allah ya tuan-tuan, dalam Quran Allah. Bacaannya tu huraiannya agak panjang. Cuma kita senang nak faham bila cerita Allah sifat kekal. Kekal Allah Ta'ala ini tak sama kekal kita tak kekal. Kekal kita sekejap je. Kekal pakai awet muda, kekal pakai apa di operatnya kulit-kulit muka. Kekal tak lama. Kalau pun nampak kulit muka muda tapi suara tua, tak boleh buat. Manusia tetap lemah. Nampak kan kadang-kadang orang buat operation tu tengok muka muda, bila keluar suara bunyi tua. Maknanya usia dah lanjut tapi nampak muda. Sebab itu kalau kita lihat manusia ni sehebat mana dia pun, dia tetap ada kelemahan. Maka tak sama dengan sifat kekal Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang kita kena faham. Kita ada had sampai waktu kita akan layu. Kita ni macam bunga tau. Untung bunga di awal pagi, kemudian tengah hari dah mekar, yang akhirnya di hujung senja dia mula layu. Itulah kita. Walaupun kita makan makjun, makan tongkat ali, dia sekejap je. Sampai satu ketika kita akan layu. Macam bunga juga. Dan bila gugur bunga itu, itulah kita tinggal mati. Memang rutin, memang macam tu kehidupan kita. Sebab kita bersifat binasa. Kita bukan kekal, kita bersifat binasa. Begitu. Senang faham dalam konteks ayat yang dibuat di dalam kitab ni ya. Tuan-tuan tu dia nak faham. Begitu. Baik. Wa amma burhanu wujubi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith fa li'annahu law ma sana syai'an minha la kana hadisan mislaha wa dhalika muhalun lima arafta qabla min wujubi qidamihi ta'ala wa baqa'i. Dan adapun dari wajib bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tadi ni kerja lebih baru dah senang kan.
Ayat lama lagi cuma perkataannya. Ini kaedah Jawi baru. Jawi Dewan Bahasa dan Pusaka. Ayat lama tapi ejaan baru. Persalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tuan-tuan jangan faham bila sebut persalahan Allah tu salah, tak. Bukan maksud salah. Sini maksudnya tiada wujud persamaan dengan makhluk yang baru. Kontra. Itu maksud persalahan sini. Jangan kata Allah salah, kan? Persalahan sini yang tak sama. Tak sama Allah dengan kita yang baru. Ni segala yang baru. Tak kira apa-apa lah yang baru. Maka Allah tak sama. Jadi dia nak cerita di sini dalam ayat seterusnya, maka kerana bahawasanya jikalau bersamaan Allah Ta'ala akan sesuatu daripadanya, saya ia baru. Maka tak dia kata kalaulah Allah tu sama dengan benda baru, maka Allah juga dikira baru. Ada orang buat dia. Jadi faham kita bahawa memang Allah tak sama dengan kita. Itu dia kata persalahan. Bukan maksud Allah tu salah, tetapi tak sama Allah dengan kita yang baru. Kita dilahirkan, dibesarkan, kita ada anak kita, maka tak sama dengan Allah. Itu dipanggil mukhalafatul hawadith. Jadi kalau kita sama dengan Allah, maka Allah juga dikira baru. Itu ini mustahil. Itu yang dia kata wa hadza muhalun. Dan dia kata di hujung ayat tu, dia kata disebut dalam teks Arab tu wa hadza muhalun, mustahil. Wa dzalika muhalun lima arafta qabla, berdasarkan apa yang awak dah belajar sebelum ini. Jadi benda ni mustahil kalau Allah tu baru. Kita yang baru. Kita adalah makhluk yang baru. Semua yang kita buat pun, kereta ke apa ke lori, bas, semua baru. Okey, tapi Allah kekal. Dia tak sama dengan yang baru. Itu kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Dia boleh faham ya? Itu yang ceritanya tu. Kita adalah makhluk. Bila makhluk ini benda baru, sebab kita diciptakan, dibuat. Kita ada sifat kita, ada makan, ada minum sebagainya. Baik. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi law fali'annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatun والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا معنوية ومولانا جل وعلا يجب اتصاف بهما فليس بصفة ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثا كيف وقد قام البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه. Baik. Dan adapun dalil wajib qiyamuhu ta'ala binafsi, ya. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Dalil wajib Allah itu qiyam. Qiyam maknanya berdiri. Sebab tu tentang belajar bahasa Arab, makna bangun ni banyak. Bahasa bangun, qiyam, bangun, apa bila kita bangun tidur, disebut istaiqadha, bangun. Jadi banyak teknik bangun. Tapi bila sebut qiyam ini, dia lebih luas skopnya. Macam ustaz masuk kelas kan, dalam bahasa Arab, qiyam itu arahan, bangun. Dia tak kata qum, kan? Dia tak kata qumu, kasar. Dia kata qiyam, maksudnya arahan, bangun. Jadi qiyamuhu, berdiri Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirinya, binafsihi, dengan sendirinya. Tak ada kaitan dengan kita. Kita berdiri atas bantuan kaki. Tak ada kaki, tak boleh berdiri kita. Atau kaki kita rosak, kena aksiden ke, lumpuh ke, kita kena guna kerusi. Itu pun tak panggil berdiri, dia panggil duduk masa atas kerusi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdiri dengan sendirinya. Itu qiyamuhu binafsihi. Maka kerana bahawasanya jikalau berkehendak ia kepada zat, nescaya adalah ia sifat. Kalaulah Allah Ta'ala ni berdiri dia ini dengan kerana dia ada zat, ada nampak tubuh badan, maka kata kitab ni, kalau demikianlah, ya, adalah ia sifat.
Maknanya kalaulah dia berdiri ada bentuk macam kita, maka itu dianggap bukan sifatnya yang asal, tapi sifat macam kita, sifat biasa, sifat manusia. Maknanya bila berdiri kita ada kaki, kita dapat berjalan, kita dapat berlari, kita dapat manjat tangga dan sebagainya. Maka kalau begitu sama manusia. Itu dalam konteks ini tidak. Cara Allah berdiri macam mana kita tak nak gambarkan. Ada kaki ke tak tahu. Akal kita jangan sampai fikir macam tu. Sebab tak nampak. Nabi Musa dengan suara je, Nabi Muhammad dengan suara je, tak nampak. Jadi tak payah fikir macam mana. Yang penting Allah Ta'ala mampu berdiri. So berdiri macam mana, jangan fikir sangat. Apakah bentuk pendirian Allah macam mana, jangan fikir sangat. Yang penting dia mampu berdiri dengan sendiri, tanpa bantuan apa-apa. Anak-anak kita belajar berjalan kan, kadang-kadang kita pimpin taktik je kan, perlu bantuan. Dia nak berdiri kan, dia nak berdiri nak jalan, kadang-kadang kita pegang tangan dua-dua kan, ajar dia taktik kan, jalan. Itu kita makhluk. Anak binatang pun serupa kan, dia belajar, dia cuba bangun, dia berjalan pelan-pelan, kedai ke, unta ke, kambing ke, kuda ke sebagainya, semua ada step dia. Maksudnya kadang-kadang perjalanan dia itu, dia nak bangkit berjalan begitu dengan bantuan orang lain, kerana ibu dia tolong tarik dan sebagainya. Okey, tapi itu makhluk, dia perlu anggota lain untuk dia berdiri. Tapi Allah tak. Kita perlu anggota, perlu kekuatan kaki. Kadang-kadang kaki dia tak kuat, tak boleh berdiri juga, kena guna tongkat. Tadi ada 3 hari ni banyak kes buah pinggang rosak. Dia tuan nak tahu buah pinggang rosak, dia bengkak sini, sini bengkak, itu buah pinggang kita rosak. Bukan sebab bengkak pakai cincin dah, dia bengkak, ni bengkak. Kalau bengkak yang ni, itu buah pinggang kita dah rosak. Dua. Buah pinggang kita kan ada 2. Kalau belah kanan bengkak, kiri rosak. Belah kiri rosak, belah kiri bengkak, kanan rosak. Tu yang tuan duk kencing keluar kuih. Bila kencing kuih, buah pinggang dah rosak. Kita duk rasa kek lagi. Bila bengkak saya 3 ni, pergi jumpa doktor, terus kena dialisis. Lah ni saya nak abang, kalau dah bengkak 1 atau 2, beringatlah, cuba rawat. Jangan duk rasa seronok, relax. Itu petanda bahawa bukan apa nak cerita ni, kes kaki. Bila buah pinggang rosak, kaki kita dah tak mampu nak ampung badan sebab kekuatan di sini dah kurang. Tu yang duk sakit lutut, sakit tumit. Kita kerja rasa sakit, rasa sempur, sakit. Makin usia makin meningkat, makin sakit. Sebab kekuatan yang duk lapik, duk tahan ni dah makin rosak. Di samping fungsi dia duk proses darah dengan apa nama ayam. Jangan main-main, minggu ni saja saya banyak kes tu. Malam ni MC banyak. Muda-muda lagi nampak perlahan-perlahan dah guna sebab tak jaga. Jadi ayat gas semua jangan minum ya. Kita punca utama ayat gas, macam ayat tin janganlah minum. Sekarang aku tak larang itu orang jual kat masjid. Dia jual budak-budak yang kita orang tanggal. Sedih juga budak. Patutnya kalau budak-budak lah kita cegah. Patutnya lah. Dia boleh minum ni ala kadar lah. Maknanya jangan jadi harian. Sebelum kencing jadi berdarah ya. Bila dah berdarah kencing memang totally dah rosak. Jaga tu lah. Sebab dia berkaitan dengan kaki. Sebab tu kaki kita dah tak mampu nak tahan. Jangan heran bila dah rasa sakit tu, sakit betul, bila usia dah meningkat, kadang-kadang bukan sebab kita kata orang salah buang, buah pinggang tak kuat. Dia sakit tu je. Kalau kencing buih jaga, kencing buih, ayat kencing jernih sangat jaga. Oh tak boleh, dia mesti warna kuning biasa. Kita dah kata jernih bosek. Dia jernih tak nak kena bahaya kalau berserta dengan buih. Tak buih tak apa. Kalau kuning pekat, kuning pekat tu mesti banyak. Kadang-kadang dia kuning pekat. Kalau pekat sangat bahaya juga. Sebab tu perempuan ni satu sakit sini tau. Ni keluar saja sangat, dia sakit sini. Perempuan. Laki-laki dia mula sini tu. Dia 2 buah pinggang, perempuan dia banyak attack belah kanan, sakit. Kalau laki-laki dia belah sini, sakit. Jangan duduk saja je untuk pasal okey lagi. Sebab kita tak mampu dengan ni. Kita tak boleh diri sendiri ya. Kita kena ada bantuan lain. Itu saya nak cerita. Apa kaitan dengan tajuk ni.
Jadi eloknya paling mudah kita kalau orang hafal itu pergi cari daun sup. Dalam segenggam tu rebus minum air. Itulah dialisis secara alami. Daun sup ya, rebus, didih, rebus dengan angkat sekali, tapis, minum air dah. InsyaAllah. Sekali dia saya. Banyak kali dah sakit lama dah cakap kali. Masa saya minum sehari sekali. Seminggu 3 kali. Saya 3 kali. Seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Bahkan saya hari nak makan ni. Sebab itu tuan-tuan perempuan, pasal apa orang Cina tukar makan sup? Pasal nak orang Cina tukar makan sup? Ya. Kan sup di sini, mereka faham 40 pasal ni. Kita daripada kari. Mereka sup. Betul je pun jangan ada kes. Wah, ya, Cina tak aman. Yang banyak siapa? Melayu. Belajar dah. Kari pula ikan lah. Kari pula kambing lah. Mau kepala saja. Kalau ada kari pula lembu boleh nak makan. Itu kita, pilihan kita lah ya. Jaga dah. Sebab bila wafat kita tak mampu nak berdiri dengan sempurna. Sebab keutuhan dan penamat tu dah mula problem. Lepas tu dia akan kacau jantung. Tu je lah. Lepas tu bila kita cek dengan darah, sak okey, sak tak okey, sak okey, sak tak okey. Dia gupang pula kadang 90 lebih. Sampai 100 doktor tahan buat. Dengan memang ada kaitan. Jadi kita tak boleh nak berdiri sendiri. Tak sama macam Allah Ta'ala. Dia boleh berdiri sendiri. Anda faham ya? Baik. Dan sifat itu tidak bersifat dengan sekalian sifat mani, tidak uraian itu, dan tidak bersifat dengan sifat Bismillah ya. Maknanya dan Tuhan kita Jalla wa'ala wajib bersifat ia yang keduanya. Maka bukannya ia sifat, dan jikalau berkehendak ia kepada yang menjadikan dia, nescaya adalah ia baharu. Dia urai dengan sama yang sebelum ini. Betapa yang demikian itu dasarnya telah berdiri dalil atas wajib tidak Allah Ta'ala dan bakoknya. Maknanya sini tuan-tuan, dia nak cerita bahawa terdapat hubung kait antara sifat wajib sampailah sifat yang mutlak nafsi. Ada kaitan dengan sifat bakok, ada hubung kait dengan sifat tidak bersedia Allah Ta'ala. So semua itu dia ada hubung kait. Jadi saling kait-mengait antara satu sama lain. Itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentu sekedar kalau kita lihat dalam tubuh badan kita pun, sebenarnya anggota badan ini dia saling bantu-bantu. Kan? Kaki yang berjalan ini kan berjalan membantu tangan untuk mencapai sesuatu. Sebab tapak dia bergerak pergi, tangan tak tercapai. Ada kaitan. Itu kejadian manusia. Allah juga dia ada kaitan dengan sifat dia sendiri. Cuma tak sama macam kita lah fizikal. Benar ceritanya ada hubung kait. Kita makan tanpa tangan boleh bergerak, tak boleh nak makan. Betul orang lumpuh. Nak angkat tak boleh kan? Dia tak boleh nak angkat sebab keras sebelah. Ada yang mulut herat. Dia mula membuka kaki dia kiri dan kanan dulu. Kalau lelaki belah kiri, biasanya pada stroke ni. Nak ceritanya bila berlaku sesuatu yang Allah tarik nikmat ni, kita akan mengalami kesukaran nak makan. Itu belum kira nikmat lidah yang boleh merasa. Kadang-kadang lidah rasa pahit sebab kita demam kan. Kan demam tak perlu makan. Rasa makanan semua rasa pahit. Sebab Allah jadikan badan kita begitu. Bila demam, dia punya sel-sel badan semua jadi lemah. Bila lemah, jadi rasa kita kurang. Jadi semua benda dia akan balik pada asal yang pahit. Kita rasa pahit, tak perlu nak makan dan sebagainya. Itu simptom badan kita. Cuba siapa yang pernah demam, dia tahulah ya. Tapi ada juga di kalangan orang yang kuat dia punya immunity, dia demam pun dia makan lalu. Ada jenis tu. Cik abang kita kan demam dengan nasi goreng juga betul. Biasa lah, demam. Yang bini kata lalu nak makan pahit lidah. Suami selamba je makan. Dia tak sama ya, tak sama. Dia pernah ceritanya itulah sifat kita. Sifat kita begitu. Banyak kekurangan sebab dia bergantung saling berkait antara anggota badan kita. Begitu juga Allah, sifat-sifat yang wajib ini semua ada hubung kait. Wujudnya, hidupnya, bakoknya dan mukhalafatuhu ta'ala bil hawadith. Baik. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyah. Bab ketiga daripada atas ya. Allah Ta'ala
Fali'annahu law lam yakun wahidan lamma wajada syai'un minal 'alim lizumi ajadahu hina idzin. Dan adapun dari wajib wahdaniyah bagi Allah Ta'ala, maka kerana bahawasanya jikalau tiada atasnya nescaya tiada diperoleh sesuatu daripada alam ini, kerana lazim lemahnya ketika itu. Baik, maknanya kalau Allah Ta'ala itu tak ada, keesaan Allah Ta'ala, maka kita takkan dapat sesuatu pun daripada alam ini. Alam ini tak ada. Jadi adanya Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala itu dengan adanya alam ini. Jadi kalau Allah tu lemah dan tak ada, maksudnya dia bukan tunggal, maksudnya alam pun tak ada sepanjang kabin. Macam mana kalau ramai? Maknanya kalau Tuhan tu ramai, macam mana nak takbir alam? Bintang sampai kau ni, bulan sampai kau ni, ni aku nak bintang kau ni, hak ni kata aku nak matahari aku nak kau ni, yang ni kata aku nak ni. Kalau berbilang ni sebab Allah tunggal, maka dia boleh takbir alam yang sempurna. Nampak? Cuma kadang-kadang tu macam kita kata baru ni dia tunjuk gambar bulan besar, kuasa dia. Api kat Israel turun, pada mana datang tiba-tiba. Kabarnya ada doa-doa yang baru saya pun baca dalam Facebook, dia letakkan Allah ma'atir alaihim nar min jahannam. Ya Allah, aku turunkanlah ke atas Israel ini api daripada neraka jahanam. Doa tu terus disebar luas di Facebook dengan berapa puluh ribu orang amin. Ya, akhirnya Allah datangkan api yang datang pada mana 9 daerah terbakar. Doa makbul tuan-tuan. Sekarang media sosial ni, itu sebab saya mintakan bila ada orang post apa yang kita nampak kebaikan, tuan-tuan sebut amin, jangan tulis saja amin. Kadang-kadang kita tulis amin, sebut tak, tulis kan. Tak ada makbul. Allah nak dengar kita sebut amin, tu doa kena amin. Ada orang iman doa, kita tulis Allah mafilahu AMI. Mana dia? Dia perlu sebut. Kadang kita duduk tulis, copy paste kawan punya letak. Baca doa pun copy paste. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu copy paste. Baca tidak. Mana dapat pahala si mati tadi? Jadi kita kena sebut. Sebut amin. Nak tulislah komen kat situ amin sampai kita sebut. Maka bila 40 orang duduk amin amin, Allah kata tak ada hijab doa, dia akan turunkan. Kena semua. Sebab doa orang zalimi ni tidak ada hijab. Laisa lahu hijabun. Saya pernah cerita hadis 40 dalam kuliah maghrib di masjid kita, cerita pasal hadis yang doa yang Tuhan tak tolak, tak ada hijab. Ubah jangan, sebab kita duk banyak tengok Facebook kan, dengan apa WhatsApp dan sebagainya. Ramai saya tengok bila orang inform berita kematian, semua paste Fatihah. Dia tak baca apa, dia copy paste kan. Mana dapat pahala si mati tadi? Naik Allah, kita baca Fatihah tu niat kepada dia. Okay, dengan rahsia Fatihah tu, sebab kalau kita tengok habis ada sebut bisirril Fatihah, di ujung kan disebutkan bisirril Fatihah. Maknanya dengan rahsia Fatihah ini, mudah-mudahan pahala bacaan aku ini sampai kepada si mati tadi. Baru ada pahala dia. Jangan nak copy paste penuh. Kita punya inbox tu penuh, bacanya tidak. Baca. Nak copy paste pun kita baca je lebih penting. Sebab dia tak nak, dia kata kalau aku tak copy paste ni, lagi member kata aku tak komen pula. Kadang-kadang dia rasa macam tu. Boleh, tetapi kita kena baca. Baik ya, boleh faham ya. Itu cara kita hari ni. Maknanya doa tu Tuhan tidak ada hijab, dia akan makhlukkan. Maka balik pada cerita wahdaniyah tu, kalau Allah dah kata Tuhan tu ramai berbilang, memang alam ni banyak nak tabir. Itu sebab ibarat negara ramai pemimpin, itulah. Aku nak buat macam ni, hancur. Macam kalau rumah tangga laki dua, tiga orang macam. Itu sebab Islam dah buat dah. Laki mesti seorang, bini ramai tak apa. Sebab yang memimpin itu suami. Ini sebenarnya aturan tu daripada tuan-tuan faham, nampak tak tuan-tuan? Dia dalam institusi kita ni kan, ini jadi seronok boleh hari ni dia ada tak betul dia sebut game ni ada betul. Kalau kita belajar sosiologi kan, kat universiti siapa yang belajar sosiologi kan, dia belajar institusi masyarakat kan, daripada keluarga, keluarga kan, naik kepada masyarakat.
Lepas tu naik kepada negara, negeri dan negara. Tapi dia nak cerita bahawa setiap ini dia punya pokoknya sama. Mesti ada seorang ketua, keluarga seorang ketua. Dalam masyarakat, kita kata dalam satuan penduduk, seorang fungsi. Negeri kita ada menteri besar, dan negara dalam menteri. Dia mesti seorang mentadbir. Sebab saya nak compare dengan sifat Allah Ta'ala yang wahdaniyah tadi. Seorang takbir baru tak hancur kalau bayar suami 3. Bini sini anak ni macam air pening kepala. Sebab tu kalau bini ramai tak apa sebab dia bawah ni. Dia ceritanya isteri-isteri strukturnya begitu. Imanan tak apa. Bini nombor 1 imanan mengurusan bahagian dapur, kewangan dapur. Bini nombor 2 bahagian kewangan peralatan rumah. Bini nombor 3 bahagian kewangan kenderaan dan sebagainya. Bini nombor 4 bahagian luar rumah, landscape dan sebagainya. Contoh. Nampak maknanya struktur tu cantik. Ustaz, dalam silibus ni ke? Macam mana? Yang Ustaz cakap tadi dalam silibus ni ke? Nak compare nya. Saya nak ceritanya, nak balik pada tajuk wahdaniyah Allah Ta'ala tadi, bahawa keesaan itu mentadbir alam. Kalau banyak Tuhan, tak boleh takbir. Dia mesti tunggal. Ibarat pemimpin tadi, mesti seorang. Mana agama dah ajar kita begitu. Nabi, dalam semua Nabi, yang berhulu siapa? Nabi kita. Sampai di Isra Mi'raj, dia jadi Nabi, dia jadi imam. Orang ni semua hormat dia jadi imam. Maka Rasulullah jadi imam pada semua Nabi-Nabi. Malaikat pun yang ketua siapa? Siapa ketua malaikat? Jibril. Pendek kata struktur tu dah ada, Tuhan dah buat. Maknanya kita hanya perlu ikut dan kita cuba amalkan. Itu saja. Nak ceritanya mudah, nak bagi faham bahawa kewahdaniyatan Allah Ta'ala itu. Okay. Baik, terus kita banyak-banyak Pak ini lagi jadi pening. Wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrah wal irada wal ilmu wal hayatu fali'annahu law intafa syai'un minha lamma wajada syai'un minal hawadith. Dan ada pun dalil wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat, maka kerana bahawasanya jikalau ternafi sesuatu daripadanya, nyata sifat tadi nescaya tiada peroleh sesuatu daripada segala yang baharu. Maknanya ini balik pada sifat kudrah ni, kudrah, iradah, ilmu dan hayat. Dia kata kalaulah berlaku penafian antara salah satu ni, berlaku penafian maksudnya satu ni sifatnya tak betul, maka kata tuan kitab ni seolah-olah benda tu baru, maknanya merujuk kepada baru, tak lengkap. Ceritalah tak lengkap. Maka perlu ada gabungan kekuasaan Allah, kehendak Allah, pengetahuan Allah dan hidup Allah dalam melaksanakan mentadbir alam ini, termasuk kita, dengan bantuan para malaikat. Ya Allah tak buat seorang, dia ada malaikat dia, malaikat yang jaga kita, malaikat rahman dan sebagainya. Banyak malaikat yang bertugas. Jadi kalau penafian berlaku pada satu sifat ni, maka kira macam baru, tak sempurna. Maka mau tak mau benda ni kita kena yakin, wujud, yakin Allah itu berkuasa membuat sesuatu, berkuasa menghancurkan Israel, berkuasa mendatangkan air ataupun tentera air di Myanmar sana yang akhirnya telah memadamkan rumah-rumah yang dibakar. Tuan-tuan nampak tak di sini dua keadaan yang tak berbeza, Israel dan Myanmar. Satu negara yang aman, yang kita kata senjata semua Allah bagi api. Satu saja bakar orang, bakar orang, Allah bagi air. Nampak hikmah dia? Bantuan Allah tuan-tuan. Dia bagi mengikut situasi. Tunai situasi. Kau bakar sekarang bagi air, nak bakar tak boleh, basah.
Ini duk nanya orang, duk bunuh orang sebagainya, guna peralatan tentera dan sebagainya. Hancurkan tu. Api pemusnah nombor satu. Sebab tu jin dan syaitan pun dimusnahkan dengan api. Kekuatan paling utama ialah api. Sebab itulah neraka api. Neraka itu api. Sebab dia bagus. Sudut hikmahnya itu pemusnah segala-galanya. Musuh jin dan syaitan, dia akan akur dengan api, kalah. Maka isyarat yang kita dengan syaitan pun artinya kalah dengan api sekarang. Nangis ini tanya, nangis dia. Selama ni dia act kan, mana dia minta bantuan orang? Tak ada. Dia punya act tu. Sekarang dia terpaksa menuntut belas kasihan daripada orang lain. Sebab dia dah hilang benda ni, kekuasaannya dah tak ada. Nanti kan Allah dah bagi gitu, terus down. Okay, apa? Yalah, walaupun ada puncak sebab katanya larangan nak larang azan di Palestin, dia nak larang. Akhirnya jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang bila Allah nak suruh kita berlaku, jangan main. Dan kita yang ada kat sini kena ambil iktibar. Kadang-kadang kita hari ni pelik saya, kadang-kadang bila berlaku satu musibah di negara lain, kita senyum je. Belum berlaku kat Malaysia, kita jenis tu. Bila kebakaran kat Malaysia berlaku di Perlis, belum di Selangor, kita jenis tu. Relax lagi. Bila berlaku di Selangor, bukan Putra Berdana, relax lagi kita. Kemudian berlaku di Supadaya, bukan Putra Berdana lagi. Dia macam tu. Sampai nak kena tempat kita, baru kita nak sedar. Jangan tuan-tuan. Berlaku di Israel tu kita nak rajin lah, buat ibadat banyak, buat kebijakan banyak, bimbang. Sebab Allah bagi, dia tak ada abad apa-apa pun. Dia tak nak bagi saya apa-apa. Tiba-tiba kena je. Macam sakit, macam stroke tu kan. Mana orang tu dia kena stroke, tiba-tiba bangun pagi tak boleh angkat tangan, kerah. Kita tak tahu. Sebab benda ni Allah nak takdirkan berlaku pada kita. Dan bila dah kena, Allah Allah, sengsaranya sepanjang hayat. Bukan sekadar kita sengsara, kita telah menyusahkan orang yang jaga kita satu hal. Sebab pergerakan kita terbatas, orang lain terpaksa bantu kita. Tapi apapun itu kena redha lah. Sebab itu terletak dalam qudrah dan iradah Allah. Beriman kepada Allah dan qadar. Ini kita kena yakin tuan-tuan ya, Allah dan qadar kena yakin sangat. Sebab tu zaman dulu ramai orang kata, orang tentu selalu kata apa, rezeki secepat takkan jadi datang. Dia duk percaya benda tu pasal beriman dengan Allah dan qadar sangat. Sedangkan kalau kita menyebab akidah dengan lebih dalam, sedangkan qada itu boleh berubah dengan doa. La yuradul qada illa bid-du'a. Nabi sebut, bila kita berdoa, kata Tuhan boleh apa saja. Macam kita doa kat Israel, ramai berdoa, akhirnya tak logik akal, tak mungkin aku daripada mana dulu. Kononnya kata roket jatuh lah, komet jatuh lah, kita tak tahu, tiba-tiba ada. Bukan cakap setempat, sebenarnya tempat keliling. Orang bagi keliling, dia kena keluar. Jadi ini semua kata Tuhan, la yuradul qada illa bid-du'a. Qada itu boleh berubah dengan doa kita, kecuali matilah. Mati semua kena, cuma lambatnya cepat. Sebab tu kita boleh minta doa panjang umur. Mungkin sejak hari ni Allah letakkan kita, saya Nabi Ahmad, kamu akan meninggal umur sekian, macam kematian sekian. So bila kita berdoa panjang umur, mungkin Allah akan panjangkan usia kita. Mati tetap mati, cuma kadang-kadang awal dan lewat saja. Itu yang kena berdoa tuan-tuan. Minta panjang umur, minta murah rezeki. Sebab bila rezeki ada, kekayaan ada rezeki, kita boleh buat banyak benda yang baik. Tolong orang susah, bina ma'atafil, bantu anak yatim, macam-macam lah. Bantu masjid. Jadi saya tak langsung membantu orang seagama kita. Itu yang kita kena faham. Jangan kita duduk macam tu je, tak boleh. So pandangan orang tua begitu, saya kata kurang sesuai dengan sama sekarang. Yang agama tinggi, ada yang nak faham sebagai, kalau usaha macam ni, ini je dapat. Tak. Usaha lebih, mayang hajat, mayang duha jangan tinggal, solat istiqalah jangan tinggal, buat benda-benda yang Tuhan perintahkan, sungguh-sungguh, doa, tawakal, sabar, insya-Allah akan ada hasil. Ini yang Islam mengajar kita tentang. Sebab itu beriman kepada Allah dan Tuhan. Masuk dalam kategori ini sifat Allah Taala. Qudrahnya, iradahnya, ilmunya dan kehidupan. Hidupnya Allah itu berdaya membuat sesuatu di sini. Hasil daripada doa kita kat sini, solat hajat kita kat sini, dia mampu membuat sesuatu. Sebab tu tuan-tuan lihat kan, ada teman-teman kita yang terlantar kat hospital, kan kita sembahyang hajat di sini kan. Kita tahu kadang-kadang doa salah seorang daripada yang sembahyang hajat itu Allah terima.
Sudah dah boleh keluar hospital. Betul. Tak meninggal pun dia. Yang pergi ziarah insiden meninggal. Yang pergi ziarah pun meninggal. Maknanya di sini ya, pentingnya doa. Sebab Rasulullah kata doa silahul mu'min. Sembahyang doa itu senjata bagi orang Islam. Kekuatan doa, the power of doa. Ni mulut kita ni. Berdoa dengan penuh berharapan Allah akan makbulkan. Jangan bimbang. Kadang-kadang makbul tu mungkin tempohnya kejap, kadang-kadang lambat. Tak tahu, kadang-kadang hari akhirat mungkin tak dapat. Tapi jangan putus asa. Kadang-kadang kita ni berdoa selalu macam sahabat kita, saya buat rawatan. Dia dah makan cukatin sebotol. Dia gaut 500, macam 500 gaut dia. Kita tak kenal siapa kan, macam kita seorang. Baru makan cukatin sebotol. Saya ajak makan cukatin bini-bini. Dia makan cara dia. Saya kata kena baca dengan air. Dia telan macam tu. Cuba bayangkan macam mana penyakit ni hilang. Saya kata penyakit datuk ni dah lama, daripada usia 20-an sampai sekarang 60-an. Takkan nak keluar sehari. Sebab itu agama mengajar kita jangan berputus asa dalam berubat. Ikhtiar. Kadang-kadang tak serasi dengan orang ni, mungkin serasi dengan orang lain. Kadang-kadang tak serasi dengan air penawar ni, mungkin serasi dengan air penawar orang lain. Itu keserasian itu berlaku dengan sebab izin Allah belaka. Nampak tak? Kadang-kadang kita pergi jumpa ustaz ni minta air penawar, jauh pergi sampai ke Pahang sana. Tak menjadi, kadang-kadang sebelah rumah je jadi pula. Nampak tak? Keserasian itu berlaku dengan izin Allah. Mungkin orang sebelah rumah kita berdoa dengan penuh khusyuk, penuh pengharapan, maka Allah izinkan dia. Mungkin yang jauh sana itu, mungkin dia baca dengan sebab mungkin dia bagi pada duit. Dia niat lagu tu, mungkin Allah tak terima doa dia. Benda ini berlaku dalam kehidupan kita seharian, tuan-tuan. Maka sebab itu saya sentuh semalam betapa pentingnya kita ikhlas membantu orang. Bila ikhlas, Allah akan izinkan hikmah di sebalik itu. Ini penting kita berdoa. Baik. Terus kita wa amma burhanu wujubi as-sam'u lahu ta'ala wal basaru wal kalamu fal kitabu was sunnatu wal ijma'u wa aidan law lam yattasif biha lazima an yattasifa bil adlaliha wa hiya naqaidun wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Dan adapun dalil wajib sama maknanya mendengar, ya. Wajib sama bagi Allah Ta'ala dan basar dan kalam, maka Quran dan hadis dan ijma' sekalian ulama, dan lagi pula jikalau tiada bersifat dengan dia, nescaya lazimlah bahawa bersifat ia dengan segala lawannya, dan iaitu kekurangan, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu adalah benda yang mustahil. Maknanya sifat yang seterusnya kalam, basar, sama, basar, kalam. Ini tiga sifat ni. Dalilnya terdapat pada Al-Quran dan hadis. Disebut tadi ya dalam tu Quran, hadis, dalil, ijma' ulama. Patut kias, ada kias kat sini. Ijma' ulama. Kalau kita betul wal ijma'u, tiga je, ya. Sebab ini dipakai oleh seluruh mazhab. Macam kias Syafi'i ada. Tapi kalau tiga yang atas ni semua mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i bersetuju bahawa ini merupakan dalil kepada sebarang hujah yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di alam ini, dalam kehidupan manusia. Maka pendengaran Allah Ta'ala, penglihatan Allah Ta'ala, percakapan Allah Ta'ala ada bukti pada Quran yang kita baca, ada bukti pada hadis yang Nabi sebut kepada Nabi Akhbar, dan ada bukti pada pandangan ulama. Sebab benda ni kita pun ada, kita pun melihat, kita pun mendengar, kita pun bercakap berkata, tetapi berbeza kita dengar dengan berbeza Allah dengar. Berbeza kita melihat dengan berbeza Allah melihat, tak sama. Begitu juga kata-kata kita sembang, Allah juga bercakap, tapi tak sama. Sebab itu disebut Al-Quran kalamullah. Quran itu ialah percakapan Allah. Jadi kita nak rapat dengan Tuhan, kena hanya baca Quran. Ada berlaku dialog.
Ya. Sebab tu jangan tinggal Quran, baca. Saya majlis, saya ada di majlis Habib Umar. Dia ijazahkan, kata dia ijazah dari sudut wasiat lah, ya. 3 perkara jangan anda tinggalkan dalam kuliah kami semua tu. Pertama, solat, dia kata. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, baca Quran. Dia tak sebut zakat dan wajib, tapi dia kata ini yang diwarisi daripada nenek moyang. Sebab bila berlaku sangat, tuan, dia macam unta yang panjang. Kata unta banyak, bila berlaku sangat, dia ada rentetan tali yang memegang yang asal. Kalau ni Rasulullah, ni cucu dia sampai keturunan dia kan, 10 keturunan, 9 keturunan. So bila di sana diijazahkan, ajaz tu laku dia sebutkan. Macam kita baca kitab tu kan, bila kita buat apa dia panggil, tadabbur kitab tu, bila tuan guru sebut ajaz tu laku, diijazahkan, bermaksud ada pertalian dia berlaku gitu. Yang ni disebut keserasian. Macam kita berubat pun, macam kami kan, kita terima ijazah pada guru, dia ada sanad dia sampai kepada kita daripada jauh sana pun. Mana bila kita buat satu, dia ada kaitan, baru ada keberkatan, kadang-kadang ada keserasian. So pesakit boleh sembuh. Itu yang macam Rondin dia ijazahkan kan, dia letak kat kepala, dia ijazahkan yang ada sifat tu kan, baru menjadi. Kalau tidak, kita belajar buku banyak buku tulis, ayat ruyah tu tak baca kat buku banyak, tapi kenapa tak menjadi? Sebab kadang-kadang terberlaku sanad dan ijazah. Begitu juga dalam bab ni pun, bila kita baca Quran, kita mengaji bersanad, mungkin kita baca Quran sanad ni, ada guru ajak kita, ya? Kemudian dari situ kita baca, kita ajak orang lain, kaedah bacaan yang betul akan beri kesan kepada kita yang baca. Ini penting. Itu sebab kena talaqi, itu sebab kena musyafahah. Menghadap guru, tengok mulut guru baca lagu mana, musyafahah dia panggil. Waladha. Ni juga waladha. Nama Jawa lagi teruk, ni Jawa tu. Jadi bila kita tengok mulut guru baca, macam saya sentuh dalam kuliah kan, depan guru saya Syekh Mustafa daripada Syria tu, A'udzubillah 20 kali saya tarik baca baru betul. Kita orang Melayu juga, tapi tak kena. Dia pasal bunyi dalam, dia a'udzu. Huruf za tu kena jelas tu. Ni a'udzubillah, kita sebut zai, tak kena. Kita rasa kita baca kena. Itu orang a'udzubillah tuan, belum bismillah, belum alhamdulillah. Nak ceritanya betapa susahnya. Tapi bila kita dapat menghadap guru, tengok mulut guru baca lagu mana, itu sebab dalam pengajian Quran hadis ni tuan, terutama Quran, memang perlu talaqi musyafahah. Kena tengok mulut guru baca lagu mana. Bila kita boleh ikut cara tu, Allah tuan, kita mengaji sedap sangat. Seronok baca Quran. Muka tak puas, dua muka tak puas, rasa nak baca panjang. Ni separuh muka, sebab kita tak mengaji secara talaqi. Itu penting tuan, belajar ikut guru baru betul. Itu yang sebab dia dah sanad. Itu yang penting tadi. Balik pada cerita ni, pengijazahan sanad berlaku, ada keberkatan dia bila kita ambil tu betul-betul. Sebab dia ambil daripada guru dia ambil belajar. Macam hadis lah, riwayat hadis Imam Bukhari, dia ambil daripada ulama-ulama yang berani sampailah kepada Nabi, para sahabat Nabi. Tu benda tu tak ubah, kita pun mengaji. Itu dipanggil matan hadis riwayat, ya, sanad. Ini cerita hadis. Begitu juga dengan sifat Allah Ta'ala ini. Maka yang berdalil ialah Quran, hadis, ijma'. Telah menguraikan bagaimana sifat sama Allah, bagaimana sifat penglihatan Allah, bagaimana sifat kalam Allah. Ya, nak dekat dengan Allah Ta'ala, baca Quran. Bacalah Quran. Tuan-tuan yang tu pandai pun nak baca, tak pandai pun baca, sebab kita masih belajar. Tak ada dosa. Jangan tak belajar, malah baca, itu lagi banyak dosa. Baik kita belajar dalam keadaan kita buat salah, tapi kita belajar, tak apa. Salah itu dimaafkan kerana kita masih belajar. Jangan kita tak nak belajar, buat salah. Ini yang dosa yang Quran kata, wal Qur'anu ya'lamu kakam min qari'in. Ya Quran wal Quran ya'lamu. Nabi kata, apa ramai yang baca Quran tapi Quran nak dia balik. Pasal dia baca tak kena sini sebab tak kena, pasal dia malas belajar. Bukan tak kena dalam keadaan dia belajar.
Kalau tak kena kat belajar, itu dimaafkan sebab kita masih belajar. Biasa orang belajar. An-nasu la yaquluna potong manusia. Nabi kata manusia itu tak sunyi daripada lupa dan salah. Standard lah kita. Nama pun instan, nasia, lupa. Yang masalah tak mau belajar, ni marah. Jadi kena belajar cepat-cepat. Jadi penglihatan kita terbatas. Kita dengar setakat telinga kita mampu mendengar. Kalau telinga banyak, kita tak mampu mendengar banyak. Kebersihan tak jaga. Ada daripada mula kahwin sampai anak cucu tak pernah buat telinga. Ada. Itu yang panggil tak dengar tu. Besar. Kan ada di viral dalam WhatsApp ni kan. Ada seorang ustaz dia buat ruqyah tu 9 atau 10 ekor jin dia dapat pesan. 9 keluar, seekor tak keluar-keluar. Dia punya baca sampai 10. Lepas tu jin nak 9 patah balik. Dia tanya pasal apa, nak ambil kawan dia. Pasal pekak, tak dengar ayat ruqyah. Ni cerita pekak, cerita tak dengar. Pasal tak dengar dah setengah kilo dah dengar tak, dia tak coba-coba hebat. Mula kahwin sampai anak cucu. Ada macam ni. Isunya timbul. Itu mana pendengaran kita terbatas. Ada kelemahan. Bila usia meningkat tua, maka tahap daya ingatan, tahap pengenalan makin sedikit tinggal. Jadi bercakap pun kena kuat. Kalau tak kuat tak boleh. Itu yang saya ceritakan bila saya rawat siapa sakit pun ni. Kena buat seorang macam tu sebab dia pekak, tak dengar. Cik dah tua kan, nak cerita sebuah macam ni, tak dengar. Penglihatan kita mula-mula okey. Bila ada kecil manis, dah mula tak nampak kan, lampu mata kan, sebab gula tu mempengaruhi penglihatan kita. Lama kelamaan, bagian tenyek sangat lama-lama selaput tu dah menutupi ruangan ni. Akhirnya kena buat operasi buang selaput. Ataupun kita pakai kantar sesentuh tu nak rawat mata kita. Maknanya lama kelamaan kita punya penglihatan akan kabur. Tak sama dengan Allah Ta'ala. Dan penglihatan kita pula terbatas. Tak boleh tengok apa belakang dinding ni, nampak. Tak boleh tengok sebelah sini, tak nampak apa-apa. Walaupun dapat gambaran, tapi tak tahu apa berlaku sekarang. Kereta berapa biji parking ni kita tak tahu. Sebab penglihatan kita terbatas. Allah tak, dia boleh nampak luaran dan dalaman. Hatta semut yang kecil, zarrah sekalipun Allah boleh nampak. Ini beza penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Kita bercakap sampai satu tahap kita akan gagal. Kadang-kadang akan jadi nyanyuk, tak tahu apa kita cakap. Tapi Allah tidak. Itu beza kita dengan Allah Ta'ala ya. Jadi di sini kesimpulannya tuan-tuan, berdasarkan sifat-sifat ni yang relate dengan kita kebanyakannya inilah ya. Sebab kita hari-hari kita ada benda ni. Jaga sebelum kita sampai ke tahap di mana bila usia meningkat kita dah tak mampu nak bercakap secara normal kerana kenyanyukan, tak mampu nak melihat dengan jelas kerana kegaburan mata kita, dan tak mampu nak mendengar dengan sempurna kerana ketulian telinga kita. Jadi jaga, rajin baca Quran, insya-Allah Allah akan pelihara lidah kita daripada gagap, daripada nyanyuk, macam Quran. Sebab tu Ustaz Hasan Azhari kan yang pakar Quran. Umur berapa tuan-tuan sekarang? Ayah Ustaz tahu ke buah 90 lebih dah ni. Dekat 100 umur dia. Pasal apa tak nyanyuk? Dia duduk main Quran hari-hari. Siapa hanya baca Quran hari-hari, dia payah nak nyanyuk. Allah pelihara, jaga dia. Sebab dia setiap hari bersembang dengan Tuhan Quran. Kita seminggu sekali time mengaji ni, mengaji Quran pun. Ada rumah kalau nak masak ni orang perempuan lagi kan. Kena menu panjang sikit. Hari tu arahan menu panjang sikit, nak makan banyak. Jadi itu kelemahan kita lah. Yang penting tuan-tuan, uruskan masa. Lepas subuh jangan tinggal. Saya minta sangat. Lepas subuh sibuk macam mana pun, pergi hotel duduk macam mana pun, jangan tinggal. Semoga jadilah lazimi lepas subuh. Itu waktu terbaik. Waktu lain kita tak ada masa. Lagi malam lagi tak ada masa. Seeloknya subuh. Lepas subuh tu masa sikit baca lah semua betul-betul. Kan lepas wirid tu. Ini masa kita ada. Sibuk macam mana lagi meeting kan, di sekolah ada meeting apa kan. Awal istiqamahkan. Dan lepas asar, kalau ada masa lepas asar, mana kerjakan rehat sekejap, tenung sekejap, bertiga ayat. Paling malah Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Paling malah lah. Nampak sangat malah dah. Gagal lazar dekat kita tunggu kan habis jadilah. Yang penting baca. Kalau sampai tak masuk macam saya kata tadi kan, satu ayat pun jadilah. Alif lam ra. Sadaqallahul azim. Kalau malah
Sebab saya rasa, saya nampaklah kita ni banyak beralasan. Masa tu ada. Kadang-kadang dia mau tak mau tu, iblis banyak. Iblis ajak minum kopi banyak, iblis ajak pergi shopping Tesco banyak. Tu Tesco kalau market lagi banyak kawasan kita lagi lah. Kalau nak pergi sini, nak pergi kadang-kadangnya barang sama je. Itu kelemahan kita ya. Okey, kita habiskan ni. Saya kasih lagi sebelum kita masuk ke wajib bagi Nabi. Wa amma burhanu kauni fi'l al-mumkinat aw tarkiha jaizan fi haqqi ta'ala fa li'annahu law wajaba 'alaihi ta'ala shay'un minha 'aqlan aw istihalan 'aqlan la nuqallibu al-mumkin wajiban aw mustahilan wa dhalika la yaqin. Adapun dalil keadaan menjadikan sekalian mungkin, maknanya kadang Allah jadikan kemungkinan-kemungkinan ni, macam kata-kata kebakaran di Israel dan sebagainya, atau meninggalkan dia, ataupun Tuhan nak buat tak buat, itu harus pada hak Allah Ta'ala. Dia nak bakarkan Israel ataupun tak bakar, itu hak Tuhan, harus bagi dia. Kita pun tak sangka kan. Tapi bila berlaku begitu, itu hak Allah, itu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Boleh atau tak boleh dia nak buat, hak dia. Kita jangan kita kata ni, yang kita kata yang wajib tu umpamanya bila kita bayi berjalan, dia bangun berlari berjalan, itu wajib. Biasanya dia akan jadi macam tu, step dia. Tapi kebakaran ni kita tak tahu, macam tak di luar logik akal. Tapi itu hak Allah Ta'ala. Mana harus dia nak buat, harus dia tak buat. Begitu. Maka kerana bahawasanya jikalau wajib atas sesuatu daripadanya pada akal atau mustahil pada akal, nescaya bentukan mungkin tadi. Maknanya kalau benda itu wajib pada akal sekalipun ataupun harus di luar logik akal, benda itu boleh bertukar. Allah berhak buat. Dia nak padam on the spot, padam dia tunggu hujan. Kan Israel tu, kalau dia nak buat sesuatu on the spot, tunggu hujan, clear habis. Benda tu mungkin Tuhan boleh buat. Itu hak Allah Ta'ala. Itu harus bagi Allah. Dia boleh buat, dia tak buat. Cuma sebab ramai umat Islam berdoa supaya padam tu padam dengan bumi sekali, tak nampaklah peta. Setakat ini itulah doa orang Islam di seluruh dunia. Maka tak mungkin Tuhan akan turunkan hujan. Sebab doa orang kata biar terbakar padam dalam peta dunia terus. Tak wujud negara Israel, yang ada Palestin sahaja. Kemungkinan ini semua tanah akhir zaman Allah boleh buat. Dan yang demikian itu tiada diterima akannya oleh akal. Itu wajib. Kalaulah Tuhan nak buat, tak balik kita kata wajib, ini mesti sekejap lagi Tuhan bagi hujan turun ni, kita buat hukum siap-siap, maka itu kata kita ini mustahil bagi akal. Tak mungkin ya, akan tak diterima. Yang mana benda ni hak Allah Ta'ala. Dia nak buat tak buat, itu kemungkinan dia nak buat. Sebab benda tu tak logik. Tiba-tiba api datang, tak ada punca kebakaran. Kalau di Indonesia kita tahu pasal ladang terbakar, tebang pokok, nampak sasar nak kebakaran di Indonesia. Ini memang tak tahu. Tok-tok 9 daerah keliling Israel semua bakar. Agak pelik memang pelik. Tapi itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Dia mampu buat apa saja yang dia kehendaki. Jadi sekadar itu dulu kita punya kuliah pada pagi ini. Nak tanya apa-apa tak? Belum? Nak kena tanda ataupun kita masuk nanti minggu depan. Wa ammar rusulu alaihi wassalatu wassalam. Kita akan masuk sifat wajib bagi Nabi. Baris ke bawah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Baris ke 16 daripada atas. Wa amma rusulu alaihi wassalatu wassalam wajibu fi haqqihim. Ini sifat wajib bagi Nabi. Kita mengaji pula. Yang ni lebih mudah sebab dia berkaitan dengan kita manusia juga. Sebab Nabi manusia, kita manusia, mudah kita faham ya. Baik, kalau nak tanya apa-apa, tanya lepasnya, kita terus maju kemudian. Jadi sekarang itulah saja kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah kita sama-sama tutup dengan kata kifrah Rasulullah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.